Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, Bala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sadaqa Rasul atau kama qala. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan ahli jawatan kuasa surau, seterusnya sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini masuk malam yang ke-23 Ramadan. Bermaksud kita ada baki sekitar 6 atau 7 hari lagi. Tuan-tuan, Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di saat Ramadan akan meninggalkan mereka, mereka sangat merasa sedih dan mereka bimbang-bimbang kalau tidak sempat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Sebab itu kita lihat apa yang berlaku kepada mereka seolah-olah berbeza apa yang berlaku di kalangan kita. Tuan-tuan, di kalangan kita ada yang bagaimana bila datang Ramadan dia tak berapa suka. Bila Ramadan akan pergi dia cukup gembira. Sebab itu seawal bila malam pertama diumumkan esok puasa, maka dia mengeluh, puasa dah mula, kalau boleh nak tangguh lagi kami. Tapi cubalah kalau bila malam raya tiba-tiba penyimpan maha besar raja-raja umum bagaimana? Dengan perkenan majlis raja-raja esok diisytiharkan tidak jadi raya. Saya rasa tuan-tuan ramai yang bangun demonstrasi. Nak ceritanya bagaimana? Ini yang berlaku kepada kita umat Islam akhir zaman. Kita jauh daripada Nabi SAW, jauh daripada apa yang ditunjukkan akhlak para sahabat, menyebabkan apa yang tinggal pada kita hari ini hanyalah berpandu kepada Quran dan juga kepada hadis Nabi SAW. Maka sebab itu, mahu tidak mahu, umat Islam akhir zaman kena mengambil panduan daripada dua sumber hukum dalam Islam ini. Kerana itu kata Nabi SAW yang diriwayatkan daripada hadis-hadis yang sahih, malam-malam akhir Ramadan ini Nabi buat apa? Ada 3 benda. Yang pertama, syaddad mi'zarahu, Nabi mengetatkan ikatan kain baginda SAW. Sebagai simbol apa? Sebagai simbol Nabi tidak bersama dengan isteri-isteri baginda pada malam-malam akhir Ramadan. Jadi tuan-tuan tahan sikitlah. Malam-malam akhir Ramadan ni tuan-tuan puasa sikit.
Ustaz, siang dah puasa, malam puasa juga puasa. Sebab Nabi tunjuk contoh. Cukuplah tuan-tuan, sebelum ni setiap malam Jumaat. Jadi bagi kita, malam-malam akhir Ramadan ini ikut contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, bagaimana Nabi beriktikaf di masjid dan Nabi mengetatkan ikatan kain baginda. Yang kedua, wa aiqadha ahlah. Nabi mengejutkan ahli keluarganya. Saya sudah katakan tuan-tuan, kita nak masuk syurga bukan kita seorang. Kalau hanya kita seorang tuan-tuan, sedangkan kita ayah, kita suami, maka ini suami yang tidak bertanggungjawab, ayah yang tidak bertanggungjawab. Sebab apa? Allah sebut dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Allah tidak sebut hanya apa? Qu anfusakum nar. Allah tidak sebut hanya jaga diri kita sahaja, tapi Allah sebut kalau kamu sudah berkeluarga, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Daripada apa? Menjadi bahan bakar api neraka Allah. Wal-iyazubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu tindakan yang kedua dibuat oleh Nabi SAW pada malam akhir Ramadan. Apa yang Nabi buat? Nabi kejut ahli keluarga baginda. Kemudian yang ketiga, untuk apa kejut itu? Wa ahya laylahu, untuk bangun menghidupkan malam-malam akhir Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya katakan orang yang hebat itu bukan pada tubuh badan yang sasa. Orang yang hebat itu pada jiwanya yang besar. Walaupun mungkin tubuh badannya kecil, tapi jiwanya besar. Ada satu masjid malam ke-15 Ramadan, ada seorang jemaah umurnya sudah 100 tahun tuan. Subhanallah, dia masih setia untuk datang ke masjid, menunaikan fardu isyak dan salat-salat tarawih berjamaah. Ada setengah orang kalau dah umur lanjut begitu tuan-tuan, tak datang masjid pun tak apa. Tapi nak ceritanya apa? Sebab apa dia mampu datang walaupun umur sudah 100 tahun, kerana berjiwa besar. Dan dalam hal untuk mendapatkan Lailatul Qadar tuan-tuan, orang putih biasa sebut no pain, no gain. Kalau kamu tak sakit, kamu takkan dapat apa yang kamu impikan. Tidak ada kejayaan yang semanis madu kalau tidak ada pengorbanan sepahit hempedu. Tuan-tuan, cuba tengok orang yang berjaya. Mereka akan bekerja gigih, usaha keras untuk apa? Menjadi orang yang berjaya. Begitu jugalah nak mendapatkan Lailatul Qadar, kena ada usaha yang sungguh-sungguh. Kalau hanya sekadar begitu saja tuan-tuan, buat lebih kurang, tidak ada preparation, tidak ada persediaan, kita bimbang tidak akan Allah pertemukan dengan Lailatul Qadar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu masuk malam-malam akhir Ramadan, kita umpamakan kalau orang itu berlari dalam pertandingan maraton tuan-tuan, yang masuk itu puluhan orang di awal apabila dilepaskan di garisan permulaan. Ramai ketika itu ada yang tidak jaga stamina-nya, yang sudah memecut awal. Akhir sekali dia pancit di pertengahan pusingan. Hanya mereka yang istiqamah, konsisten, dia terus berlari dan berlari sampai ke pusingan-pusingan akhir, barulah dia memecut. Dan saat itu tuan-tuan cuba tengok, yang habis tamat ke garisan pengakhiran itu siapa? Tidak sampai kadang-kadang 10 orang. Nak menceritakan kepada kita tuan-tuan, ini tapisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam-malam akhir Ramadan akan membuktikan siapa di antara hamba Allah yang terpilih untuk masuk dalam golongan orang-orang bertakwa.
siapa di kalangan hamba Allah yang Allah anugerahkan mereka Lailatul Qadar. Sebab itu saya katakan, tolong be focus and stay tuned on this channel. Tuan-tuan, jangan ubah channel lain. Kita fokus, kita nak dapatkan apa? Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hari ini tuan-tuan, kaki tangan awam mengharapkan paling kurang bonus 2,5 bulan tuan-tuan. Alih-alih PM umum berapa? 500 saja. Baik lagi kerajaan Selangor dapat sebulan gaji. Untung orang kerja di Selangor. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak katakan yang Allah nak bagi bonus ini apa? Kita dapat bonus tujuannya untuk apa? Buat persiapan raya. Pagi masuk duit, petang dah kering tuan-tuan. Tapi Allah nak bagi ini bonus yang lebih hebat, 83 bulan punya bonus. Yang mana kalau kamu dapat itu, Masya Allah. Bukan 83 bulan tuan-tuan, 83 tahun. 1000 bulan Allah nak bagi bonus 1000 bulan. Yang mana kalau kamu dapat anugerah Lailatul Qadar, maka insya Allah mudah untuk kamu masuk syurga Allah. Tuan-tuan, kita tanya lagi, kenapa payah nak bangun malam-malam akhir Ramadan? Kalau tuan-tuan pergi ke Timur Tengah, Masya Allah, 10 malam yang akhir mereka seumpama 10 malam pertama kita, tuan-tuan. Kita 10 malam pertama dia melimpah ke jalan, sampai dia kutuk balik AJK Surau. Apa hal tak sedia kemah? Saya kena sujud dekat jalan tar, awak tahu ke tidak? Allah. Bukan main dia kutuk AJK Surau. Tengok malam 4, malam 5, dengan dia pun hilang, tuan-tuan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita tanya balik diri kita, kenapa bila ada Piala Dunia pukul berapa? Jam 3 pagi kita sanggup bangun, tuan-tuan, semata-mata untuk tengok bola secara langsung ini? Maka orang bagi alasan, Ustaz, saya bangun sebab apa? Saya bimbang terlepas. Kalau terlepaslah kali ini, Ustaz, kena tunggu 4 tahun akan datang. Tuan-tuan, itu 4 tahun akan datang. Yang Allah nak bagi ini kali ini aja. Kita tak dapat jamin Ramadan akan datang, kita bertemu lagi ataupun tidak. Malam 10 Ramadan, saya di Masjid Bandar Bukit Pucung. Seawal solat fardu isya, bagaimana imam sudah maklum, habis solat tarawih nanti kita akan solat sunat, solat jenazah. Maka tuan-tuan, apabila selesai solat sunat tarawih, hanya pada pukul jam 11.30 malam, barulah kami mendirikan salat jenazah. Arwah merupakan imam kepada satu surau, di salah sebuah surau di bawah qaryah masjid. Arwah meninggalkan anak sulung 22 tahun, yang kecil 2 tahun, 7 orang. Meninggal dia bermaksud kita faham terputus punca rezeki bagi keluarga ini. Nak cerita kepada kita, tuan-tuan, pada pukul 11.30 malam itu masih ada hampir 300 orang jemaah yang setia menunggu menyolat jenazahkan arwah ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah yarham beroleh husnul khatimah, insyaAllah. Sebab itu tuan-tuan, kita katakan tidak ada jaminan yang kita akan bertemu dengan Ramadan akan datang. Kalau bola kita boleh bangun pukul 3 pagi, kenapa kita tak nak rebut peluang yang Allah sedia pada malam-malam akhir Ramadan ini, tuan? Maka mari sama-sama kita minta dengan Allah, Allahumma rzuqna Lailatul Qadar fi awakhir Ramadan. Ya Allah, kurniakan kami agar dapat kami bertemu dengan Lailatul Qadar pada akhir-akhir Ramadan ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu saya kata kenapa perlu fokus. Ada orang penghujung Ramadan ini, tuan-tuan, dia dah hilang fokus. Sebab apa? Sebab sibuk nak menyambut raya. Tuan-tuan, kita pergi ke shopping complex, dah mula pasang lagu raya. Bila? 15 Ramadan lagi, tuan-tuan. Kadang-kadang awal lagi lebih daripada itu. Yang lebih malang bukan setakat lagu raya, takbir raya pun dah mula pasang.
Itu yang anak kita dekat luar negara, bila dia berimamkan orang yang bukan orang Malaysia, dia kata tak touching tu. Sebab takbirnya semangat. Tidak ada takbir yang lebih sentimental melainkan takbir tempat kita aja, tuan-tuan. Di negara Arab bagaimana takbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu dia kata sebagai makmum di belakang, tak touching lah takbir. Akhir sekali dia cari juga mana imam Malaysia. Sekali jumpa, lalu imam macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah nangis. Ini anak-anak kita di sana. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu fokusnya bagaimana? Jangan kita ragu-ragu. Malam-malam akhir Ramadan ini mana satu yang nak pilih? Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ke Lailatul Jadar? Lailatul Qadar ke Lailatul Jalantan? Tuan-tuan, saya pergi 2-3 hari lepas. Sebab apa nak beli baju Melayu untuk hadiah kepada anak-anak kawan kami yang baru kematian suaminya. Saya nak cerita tuan-tuan, tidak ada tempat paling murah lubuk rezeki, lubuk emas melainkan Jalantan. Dia boleh jual selai tudung 5 sen, tuan-tuan. Biskut Almond London, tuan-tuan, RM15 sebalang. Itu yang bila mana malam-malam akhir budak yang jual tu pun nak balik kampung. Dia kata apa? Bang, malam ni saya lelong 20 balang RM10. Itu yang gampang mata. Akhir sekali lupa Lailatul Qadar, dia sangkut dekat mana? Lailatul Jalantan. Waliyazbillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu akhir-akhir ini bisik pada hati kita. Tuan-tuan, saya umpamakan kita sedang bertarung di separuh masa akhir, separuh masa kedua, extra time, masa-masa kecederaan. Orang main bola, bola itu bulat. Separuh masa pertama, katalah pasukan A dia telah jaring berapa gol? 4 gol contoh. Pasukan B bolos 4 jaring. Logik akal kita, mustahil pasukan B boleh kejar balik. Macam Malaysia kena 5-0 dengan kelab Jepun tadi. Nak cerita kepada kita, tuan-tuan, separuh masa kedua ni rupa-rupanya pasukan B dia lebih bersedia. Yang pasukan A dia sudah mula apa? Rasa selesa, comfort zone. Pertahanan mula goyah, striker tak berapa nak menjadi. Akhirnya tuan-tuan, pasukan B jaring pula 5 gol. Siapa menang, tuan-tuan? Pasukan B ke pasukan A? Pasukan B 5-4. Tuan-tuan, begitulah kita. Kita dalam perjuangan untuk apa? Meraih piala taqwa yang Allah sebut di hujung ayat. Tujuan puasa untuk apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Tuan-tuan, kita rasa separuh masa pertama kita dah buat sehabis baik. Solat fardu jemaah tidak tinggal, solat sunatnya hebat, berdamping dengan Quran, sedekahnya banyak. Tiba-tiba menjelang hujung-hujung Ramadan ini, tuan-tuan, kita hilang fokus. Akhirnya tuan-tuan, nafsu menang. Dan nafsu berjaya membisikkan kepada kita, tak payah ibadah kuat sangat. Kamu dah ibadah hebat dah pada separuh masa pertama Ramadan. Akhir-akhir ni buat lebih kurang aja. Sepatutnya tuan-tuan, akhir-akhir inilah yang menjadi penentu. Sama ada dapat ataupun tidak kita meraih piala takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu saya mohon, kalau dapat Ramadan ini tuan-tuan, sebagaimana kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mendapat pengampunan daripada Allah. Tuan-tuan, pada malam-malam akhir ini bagaimana disunahkan oleh Nabi SAW, banyakkan baca doa, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun yang mulia, dan Engkau sangat suka memberikan pengampunan, maka ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah.
Itu pun kadang-kadang tak berapa nak hafal tuan-tuan. Akhir sekali dia doa macam mana? Ya Allah, aku doa macam Ustaz ajar malam semalam. Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak katakan tuan-tuan, tidak ada malam-malam yang sepatutnya kita lebih banyak berdoa. Dan saya mohon dengan doa yang sama kalau dapat. Ya Allah, bantulah Islam. Bantulah umat Islam yang ditindas. Bantulah pejuang-pejuang Islam yang sedang mendaulatkan Islam di seluruh dunia pada hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan, yang berlaku di Mesir jadi pengajaran buat kita. Mesir, bumi pertentangan antara siapa? Nabi Musa dan Fir'aun laknatullah. Sebaik-baik umat di Mesir boleh jadi macam Nabi Musa, dan sejahat-jahat di Mesir boleh jadi macam Fir'aun laknatullah. Sebab itu kita merasakan tidak ada pemimpin yang lebih layak untuk mentadbir Mesir melainkan Dr. Mursi, seorang engineer yang hafiz Quran. Isterinya Dr. Najla hafizah Quran. Anaknya 5 orang semuanya hafizah Quran. Pada solat fardu Jumaat, setiap hari Jumaat dia akan datang sejam lebih awal. Untuk apa? Rebut saf paling depan lalu baca surah Al-Kahfi. Bila bertugas sebagai Presiden Mesir, dia masuk istana pukul berapa? Jam 8 pagi. Dan hanya pulang jam 10 malam. Itu pun dia pulang ke rumah sewanya yang dibayar dengan gajinya sendiri. Bila tentera bertanya, adakah kamu perlukan pasukan pengawal yang escort kamu? Tidak perlu. Cukup Allah sebagai pelindung. Kata isterinya Dr. Najla, hampir setiap malam, tidak ada malam yang tidak Dr. Mursi tidak bangun, melainkan dia bangun bermunajat kepada Allah, merintih, menangis kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku dalam memimpin, mentadbir negara Mesir yang cukup banyak cabarannya. Kami bersama dengan Syekh Walid Mustafa pada malam ke-12 Ramadan di Masjid Jalan 222 PJ. Tuan-tuan, kata Syekh Walid daripada Gaza, Palestin, inilah Presiden pertama Mesir. Bila mana dia naik sebagai Presiden Mesir, dia membuka sempadan Rafah Gaza, tuan-tuan, untuk memberikan bantuan kepada umat Islam Palestin. Bila mana kerajaan kudeta tentera itu gulingkan Dr. Mursi, mereka tutup balik sempadan itu. Maka mari sama-sama kita berdoa, tuan-tuan. Ya Allah, tegakkan balik hak Dr. Mursi sebagai Presiden Mesir, insya-Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dengan itu marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima segala amalan yang kita lakukan pada bulan ini, tuan-tuan. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah segala amalan kami, daripada salat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, khusyuk kami, tadarruk kami, dan sempurnakan apa yang kurang daripada kami. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian itu dapatlah kita amalkan. Dan saya berharap tuan-tuan sama-sama kita istiqamah, konsisten sampai akhir Ramadan. Malam Aidil Fitri, jangan lupa bangunkan malam itu dan berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan kita, ampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan pagi 1 Syawal itu, tuan-tuan, kita bangun dalam keadaan Allah terima amal kita dan ibarat kita umpama bayi yang bersih daripada dosa, insya-Allah. Tuan-tuan, jangan hancurkan 30 Ramadan yang kita usaha keras ini dengan tarbiyah yang macam-macam kita buat untuk nafsu dan diri kita, tuan-tuan. Tiba-tiba hancur hanya pada pagi 1 Syawal, tuan-tuan. Ada yang sampai lalai daripada salat berjamaah, salat fardu. Ada yang sampai salamnya tidak kenal mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Semata-mata apa? Meraihkan Aidil Fitri secara berlebih-lebihan. Maka dengan itu, tuan-tuan, mudah-mudahan kita tidak hanya sekadar jadi baik, tidak hanya sekadar membanyakkan ibadah hanya pada bulan Ramadan. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi,
kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu hamba Allah yang sentiasa taat padanya hampir setiap masa, dan jangan kamu hanya jadi hamba pada bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, ada hamba Allah hari ketiga puasa dah baca juzuk yang ke-20. Bila tanya apa hal kau baca cepat sangat mat, orang lain baru juzuk 3. Lalu dia kata, Ustaz, saya sambung tahun lepas punya Ustaz. Allah Akbar. Dia baca Quran hanya pada bulan Ramadan, habis Ramadan dia tinggal, tuan-tuan. Maka kita sebut mudah-mudahan Allah terimalah segala amal ibadah kita, himpunkan kita dalam kebaikan insya-Allah dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.